yang saya cakap as the borderline in getting A minus. Kita tahu the numbers, kita tahu the figure, tinggal kita nak cuba. Nampak? Okay. We aim, insyaAllah kita aim our level best. A minus itu dah cukup dah. Right. Ada yang daripada gagal, ada yang daripada E, ada yang daripada F. Itu, that is our primary concern. Saya nak build up, kami akan build up confidence awak. And then kita akan masuk sama-sama ke C, kita akan masuk sama-sama ke B. And then, macam mana nak dapat A minus? That is what we are telling you, what we are sharing with you today. Okay. Remember, you guys are the pioneers. You guys are the ones yang menentukan masa depan KSSM. Berat. Berat dia punya makna ni. Okay. Nice. Selami ayat tu. You guys are the one yang akan jadi pioneer menentukan masa depan KSSM. InsyaAllah. Semua akan jadi baik. Okay. Kita akan pergi ke sesi yang kedua. Sekejap je. Kita ada lagi a few more minutes. I want you guys to stay with us. Kita akan tengok a few corak soalan dalam SPM di mana Syazik akan tunjukkan untuk paper 1 dulu. Syazik boleh tunjuk. Kita akan tengok skrin Syazik. Okey, tengok soalan yang pertama. Ya Allah. Soalan daripada MRSM 18. Syazik boleh bacakan soalan dengan beritahu dengan tanya soal jawapan ke kat Bapak Dan dengan saya ke? Baca soalan je, tak saya jawapan. Okey. Okey, fine. Antara berikut, manakah unsur yang berada dalam kumpulan 18 jadual perkara unsur? A. Argon dan xenon. B. Hidrogen dan oksigen. C. Oksigen dan xenon. D. Argon dan hidrogen. Susah soalan ni. Papa Dev, tolong boleh saya nak call Papa Dev sekejap. Hello Papa Dev, macam mana tolong jawab sekejap. Engage. Okay. Apa jawapan dia Papa Dev? Engage. Engage. Oh, kena macam tu je. Faham, terima kasih Papa Dev. Sabar. Dah, student dah jawab dah. Oh, dia orang dah jawab. Thank you so much. The answer is A. Bravo. Hai Tarif, mantap. Tengok. Nice. 1 point. Okay, next. Kita tengok Next. seterusnya. Okay. Pernyataan manakah yang betul tentang mungkin? Or which statement is correct about catalyst? A. Hanya wujud sebagai pepejal pada suhu bilik. B. Mempengaruhi kuantiti hasil yang terbentuk. C. Tidak berubah secara kimia selepas tindak balas. D. Habis digunakan di dalam tindak balas. Okay. Ini soalan ni saya suka. Guys, korang boleh maintain je dekat Syazik Catalyst ni, saya letak bahasa mudah di orang ketiga. Di mana dia membantu mempercepatkan tindak balas dan orang ketiga ini tidak akan terlibat dalam tindak balas. Batu api. Okay, dia just percepat batu api. Yeah, dia takkan terlibat dia takkan berubah langsung. So jawapan dia mana? Yeah, the answer, okay, stop. Terbaik. The answer is C. Unchange, tidak berubah. Tidak berubah. Okay, by the way, korang boleh double tap dekat skrin Syazik Double tap skrin Syazik untuk pinkan dia. Siapa yang guna laptop tu, korang boleh pasang gallery view, korang boleh nampak saya, Papa Dan dengan Syazik sekali serentak. Okay. Oh. 7. Siapakah yang menjumpai proton dan neutron dalam suatu atom? A. Niels Bohr untuk proton, J.J. Thomson untuk neutron. B. Ernest Rutherford and James Chadwick. C. J.J. Thomson and James Chadwick. Or D. Ernest Rutherford dengan Niels Bohr. Ni untuk proton dan neutron. Siapa yang jumpa proton dan neutron? Papa Dan, hello sekali lagi. Sekejap, saya nak call Papa Dan sekali lagi Hello. Ellen Hayat sekali je, bukan sekali. Okey, kita bagi 2 kali. Bagi 2 kali. Oh, 2 kali tak bagi 2 kali. Tadi engage. Saya nak call Ilya Tashin. Ilya seorang. Ilya, hello. Aina Maisara pun tak apa. Aina Maisara. Okey, hai Aina Maisara. Jawapan dia apa? Ika, okey, baik. Sabar seorang satu jawab.
Okay. Dia orang cakap B. Betul tak? B. B. Hmm. Tak. James Sharif betul. Arnold Dr. Pop pun betul. Yeah! Kenapa bukan C? J.J. Thompson. Bukan C. J.J. Situ. Thompson. Dia jumpa apa? Sekejap, saya nak call Tong Yusin kejap. Hello Tong Yusin, kenapa bukan C Oh, dia jumpa elektron. Faham. Elektron. Terus letak. Marah. Okay. Okay. Saya happy. Thank you. Baik. Okey, seterusnya kita tengok gambar rajah ni. Dia tunjuk susunan elektron bagi satu sebatian. Dia tak beritahu sebatian apa. Antara yang berikut, yang manakah betul mengenai sebatian ini? Kita tengok sini. Kita ada karbon, kita ada hidrogen. Karbon dengan hidrogen semuanya berkongsi. Tak ada yang derma atau terima elektron. Di antara yang berikut, yang manakah betul mengenai sebatian ini? A. Larut dalam benzina. B. Larut dalam air. C. Mempunyai takat didih yang tinggi. D. Boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan. Okay, Papa Dev. The number you're calling is not in service. Please try again. Okay, kejap saya nak balas DM seorang ni, Nadira. Nadira apa? Soluble in benzina. Dia cakap larut dalam benzina. Betul tak? Betul. Sebab dia katan. Benzina tu Covalent adik-beradik soluble dengan benzina. John Cena ke? John Cena pula dah. Tak. Tak apa. Okey, jadi kita boleh tengok trend. Kita boleh tengok trend di mana B, C, D semua adalah ikatan Ionik. Kita tengok trend macam tu. Kalau B, C, D semua dah ikatan ionik, satu je iaitu Chapter 5. Yes. Well done. Now. Alright. Boleh tak kita proceed ke paper 2 pula? Okay, let's go to paper 2. Okay, paper 1 awak dah nampak corak dia Ini nama dia adalah corak dichotomous, di mana dia either ada dua pilihan, iaitu betul ataupun salah. Hang kalau jawab betul, kalau hang jawab salah. Hang jangan pula, ini A, B, boleh tengok skrin saya A, B, awak rasa jawapan dia A, awak rasa jawapan dia B, awak bulat separuh macam ni. Ini kena nanti. Awak nak saya rasa A lah, saya rasa B lah, bulat separuh. Tak ada. Ini adalah kita panggil dia sebagai dichotomous. Di bermaksudnya dua, cotomous dia maksud cotomous. Okay, dichotomous answer scheme di mana awak hanya kalau jawab A, kalau A betul. Kalau awak jawab B salah. Gitu. Kena hitamkan dekat Omar. Bukan Omar. OMR. Omar tu Omar Faiz. Omar. Awak jangan macam tu. Nanti. Okay, kita tengok pada paper tu. Alright. Hello. Paper tu. Okay, paper tu tengok Papa Dev ke? Tengok Papa Dev. Okay, kita tengok pada Papa Dev. Okay, Papa Dev, kita akan jawab. Boleh nampak kan? Okay, semua nampak soalan dia. Okay. Baik, nampak tak nampak? Tak jelas. Nampak tak? Clear. Jauh Clear. sikit. Sekejap. Saya dekatkan. Okay, boleh nampak sekarang? Boleh? Boleh ya? Oh. Alright. Baik, di sini dia bagi tahu. Nampak tak perkataan ni? Jadi kalau perkataan ni tak tahu, hancus. Jadi ingat tak tadi saya bagi tahu? Mana nak dapat? Nanti itu belakang kira. Kita bagi tahu, don't worry. Tapi kamu tengok di sini, ini adalah satu bentuk soalan untuk struktur. Okey? Okay. Dia bagi kita bika A dengan bika B. Betul tak? Di sini dia kata ada larutan asid. Dia kata larutan asid ya. Sepatutnya dia kena bagi tahu cecair lah. Sekejap Papa Dev. Cecair. Papa Dev boleh pin korang nampak Papa Dev kan nampak sehazik lagi? Nampak semua. Okey, korang kena pilihkan skrin Papa Dev. Kalau tak nampak
Allah, tak lama dah tu. Make sure boleh nampak dulu. C+ boleh printkan tapi tak, kita orang nak buat gallery review, maybe korang boleh dekatkan sikit kot. Tapi jangan dekat sangat. Okay. Dah okay. Nampak? Alright. Baik. Kamu nampak tak? Bila kita kurang buat soalan, kita akan nampak macam tekok sikit lah. Jadi kamu buat banyak soalan, salah tak apa, tengok jawapan, cuba fahamkan dari sana. Alright? Boleh faham tak? Okay. Jadi contoh sini, tadi saya dah bagi tahu kan, untuk for acid and alkali, the presence of water is very important for the process of ionization. Betul tak? Maksudnya, air itu sangat penting supaya molekul boleh mengalami proses pengayunan. Dan juga, dan juga dalam kes yang asid ni, kita guna asid apa? Asid etanoik. Tadi saya ada bagi tahu, ada pelajar tanya apa tu asid kuat dengan asid lemah. Okey, yang ni kamu dah kena tahu dah basic. Sebab apa? Kamu kena tahu asid lemah dia mengurai secara para. Alright, tak lengkap. Ya, cuka. Right. Manakala yang asid kuat pula dia mengurai secara lengkap. Alright. Jadi asid kuat ni dia talak 3, asid lemah ni dia talak 1. Okey, dia boleh bersatu balik. Boleh faham tak? Jadi kalau kamu kurang faham, kamu fokus yang tu dulu. Lagi satu saya dah bagi tahu, mesti kena ada air untuk proses tu berlaku. Betul tak? Okey. Di sini dia bagi tahu pH dia ialah 4. Yang ni pH dia bagi 7. Baik. Dua-dua asid tau. Tapi asid kita tahu mesti pH dia kurang daripada 7. Kamu belajar di form 1. Betul tak? Form 1 ke form 2? Jadi di sini kita tahu asid kenapa pH 7? Confirm yang ni adalah pelarut organik. Kalau pelarut organik kamu akan belajar di form 5 chapter 2. Alright? Okay. Jadi di sini rupanya mesti ada air. Sebab tu dia menunjukkan pH dia kurang daripada 7. Tu dia. Jadi bila kita dah tahu konsep ni, bila kamu hafal tanpa membuat latihan, benda tu kamu akan lupa. Jadi hafal saja is not the way you study physics, chemistry, maths, economy and also bio. But state the name of suitable solvent. Solvent ni lah kamu dah belajar di form 2 juga. Ingat tak? Solute dengan solvent. Iaitu bahan larut dengan pelarut. Jadi di sini kita boleh kata air. Ayong. Ayak. Sini pula kamu boleh bagi tahu lah. Benzina ke tadi kamu tahu kan? Betul. Kamu tadi letak sebarang waktu kan? Daripada form 5 bab 2. Alright? Betul. So, you tengok dia bagi 2 markah. 1 mark, 1 mark. Tak mau ke? Meti benzina pun boleh. You nak letak diesel pun boleh. Jangan terbakar sudah. Alright. Okay, so next. Baik. Dia tanya kita, okay, kita tengok di sini kan dia bagi 3 markah, mesti ada 3 point tau. Explain pH value of ethanoic acid in beaker A. Why? Mesti ionization. Pengayunan dalam bahasa Melayu. Pengayunan. Mesti ada apa? Air. Menghasilkan apa? Free moving ion, H+. Ini kata kunci dia. Kalau you letak yang ni pun tak apa juga. Yang ni adalah hydrozonium ya. Jadi kamu akan dapat 3 markah. 1, 2, 3. Can you follow? So yes. It's actually simple if you know their stuff actually. Maksudnya macam mana kita nak jadikan dia simple? Tak ada genius lah. 1% saja mereka tengok saja boleh jawab. Majority you all are like us. Kita buat kita jadi lebih mahir. Saya punya orang kata apa, saya selalu kata even a fool or an idiot, sorry to say that, do the same job over and over and over, he'll become a specialist on that particular work. You all jadi specialist menjawab sudah. Faham tak? Okay, we go again. Baik, yang ni dah jawab. Ethanoic acid does not conduct electricity. Why? Does not dissolve in organic solvent. Tadi ingat tak pelarut organik? Ada air tak? Tak ada kan? Ada. Jadi dia kekal sebagai, ethanoic kekal sebagai molekul. Molekul, sebagai molekul. Dia kekal sebagai molekul, tiada H+. ion. Ion.
Ya, 2 markah. Jadi, you understand or not? Ini kata kunci sajalah. You tengok answer script, you akan tahu. Alright? Baik. The next. Okay, next one. Next one, kita akan ada sikit saja. Best kan jawab macam ni kan? Dia betul tak? Nanti kita buat petition, kita SPM, kita jawab sama-sama boleh tak? Baik. Okay, boleh. Okay, dia, di sini dia bagi berapa markah? Let me see. Okay. Alright. Okay. 3 markah. Okay, 3 markah. Baik, dia kata which of the solution has highest ya, maksudnya kepekatan hidroksida yang paling banyak. Kita tengok pH dia, kita dah tahu dah. Alright. Alkali. Okay. Jadi kita jawab T. 1 markah. Alright. Okay. Dia mengurai menghasilkan apa? OH minus. Mesti ada apa? Air. Jadi kepekatan yang ni paling Tinggi. dan kepekatan bagi hidrogen paling, ion hidrogen paling rendah. Faham. Okay, that's all. Boleh? Baik. Jadi, any question? Boleh ya? Good. Boleh. Kau nampak kan flow dia kan? Nampak how easy we can get the marks when you know the flow. Alright, ni soalan seterusnya. Okay, kamu tengok di sini calculate the concentration of solution P, Q, S, T respectively, state whether they are acid or alkali. Baik, di sini Cari untuk satu je. Cari untuk satu di sini kamu hanya perlu buat kiraan macam ni. Okay, boleh nampak tak? Okay, saya bagi kiraan. Alright. Baik. Yang ni lah apa? Acid. Betul tak? Saya bagi kepekatan. Boleh. Jadi ini formula dia. Ini formula bagi mencari pH dia. Jadi saya ganti masuk di sini. Faham tak? Saya dapat macam ni. Setakat berikut, ambil kalkulator, negatif, log, kurungan 0.01, kamu akan dapat negatif 2, negatif kali negatif positif, pH 2. Boleh kan? Settle. Okay. The same story over the other side. Kalau saya bagi alkali. Baik. Saya bagi alkali ialah bila saya kata mol, is actually molar, ialah mol per decimeter padu. Benda yang sama lah. Benda yang sama dengan yang ni. Faham tak? Baik. So, sekarang kita kira POH. Baik, POH negatif the same formula tapi POH. Boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Okey. Kiraan dia, kamu akan dapat POH punya pH, POH ialah 2. Tapi kamu ingat tak formula ni? Oh, faham. Jadi pH, acid, alkali mesti 14. Jadi bawa yang 2 tu, bawa main sana, kita tahu yang ni ialah pH 12. So itu calculation yang kamu guna di sana. Got it? Okay, got it. Alright. Okay, terbaik. Terima kasih. Seteva. Power. Okay, by the way untuk technicalities untuk pH dengan POH tu kita akan sembang in class. Yes. Alright, you guys dapat catch how to answer, how easy the flow is. Yeah, it's easy. Yeah. Okay, kita akan pergi soalan sikit last for another 2 or 3 minutes. Daripada Syahazi kita tengok paper soalan carbon compound. Ada yang tanya, sir, nak paper tu. Boleh. Kita tengok. Tenang. Nanti kita akan bagi, don't worry. Kita akan bagi. Korang ni kalau bagi paper banyak-banyak, korang nak baca, korang buat kasam. Simpan dulu. Okay, tengok pada Syahazik, screen Syahazik. Boleh pinkan Syahazik kan, MC Plus, boleh pinkan Syahazik. So diagram 7.1 shows the structural formula of hydrocarbon compounds P and Q. Dia bagi struktur hidrokarbon P dan Q. Banding dan bezakan kedua-dua hidrokarbon ini berdasarkan formula strukturnya. Bila nampak banding dan bezakan, jangan bezakan je. Jangan tengok perbezaan. You kena tengok persamaan dia juga. Kita tengok kat sini, banding dan bezakan. Compare and contrast. Kita banding tu sama. Apa yang sama dulu? Apa yang sama?
Karbon, bilangan karbon, betul. Bilangan karbon dia. Bilangan karbon sama. You nak cakap 4 boleh, you cakap bilangan karbon pun boleh. Bilangan karbon sama, kemudian yang sama apa lagi sama? Perkataan dia dalam soalan dah bagi siap-siap, iaitu menunjukkan formula struktur bagi sebatian hidrokarbon. Dua-dua adalah hidrokarbon. Tulis je. Dah dapat 2 markah. Kemudian kita tengok apa perbezaan dia pula. Perbezaan dia kat sini, dia punya bond, betul. Ikatan ganda dengan ikatan tunggal. Ikatan. Apa lagi yang beza? Apa lagi beza? Bilangan hidrogen boleh, tak ada masalah. Apa lagi? So, kalau beza senang tengok. Okey, bilangan hidrogen. Apa lagi? Nama, jangan sebut nama. Kalau boleh, satu kumpulan homolog ataupun homologous series. Okey? Okey, next dah dapat 4 markah. Cukup. Kumpulan berfungsi boleh you tulis kumpulan fungsi bawa ikatan juga. Next kita gerak kepada, dia minta compound P dan compound Q each has its own isomerism. Tunjukkan isomerism dia. Jadi lukis dan namakan satu isomer bagi setiap sebatian. Nampak? Dia minta you lukiskan dan namakan. Yang paling senang untuk alkina, alkin, nampak double bond di situ? Pindahkan je ke sebelah. Jadi benda lain dah. Kalau kita nampak kat sini, 1, 2, 3, 4, pindahkan daripada hujung ke tengah. Fokus kepada main chain dia dan namakan dia. Namakan apa dia? But. You boleh tulis dash. 2 dash ena ataupun in English in. Pastikan nombor dengan alfabet ada dash. Asingkan. 6. Dan bila awak lukis, jangan lupa hidrogen. Kesian hidrogen. Lukis hidrogen. Last kali ni. Kemudian yang sini pula. Sini tak ada double bond. Nak pindahkan apa pula? Awak pindahkan yang hujung ni, iaitu dia punya main chain hujung ni, gerakkan ke tengah. Kalau awak gerak ke hujung sini pun, dia akan jadi macam ular. So, yang hujung ni gerakkan ke tengah. Jadi kita akan gerakkan 1, 2, 3. Jangan letak kat hujung sini. Jadi sama, letak kat tengah. Dia akan jadi benda yang lain. Center, betul. Gerakan center. Dan labelkan carbon dia 1, 2, 3. Carbon dia adalah dekat 2 side chain ni. Nama dia adalah 2. Ingat, kena ada dash. Sebab dengan alfabet ada M. 2 metil propana. Ngam. Senang. Or you can say 2 methyl propane. Let's move on. Kita tengok kat sini. Terangkan secara ringkas satu ujian kimia untuk membezakan sebatian P dan Q. How you want to differentiate P and Q based on eksperimen ataupun ujian kimia. Dia minta terangkan. Terangkan, bagi tahu dia macam mana. Bayangkan examiner ni tak nampak apa, you bagi tahu dah apa nak kena buat. Okey, jangan cakap bromine, halogen. Dia pun tak tahu. Kena bagi tahu dia. Dia dah bayangkan examiner ni tak nampak apa, you kena bagi tahu, terangkan. Jadi bagi tahu masukkan apa? Masukkan air bromin dalam tabung uji. Bagi tahu dia. Kesian dia. Guide dia. Kesian dia. Bagi tahu air bromin masuk dalam tabung uji ataupun test tube. Kemudian apa jadi? You masukkan hidrokarbon P dan Q. Masukkan P dan Q. Ingat dia kita ada 4 markah, maka kita akan ada 4 point. Dan apa jadi dekat P? Air bromin tu kita tengok P adalah alkina. Dia akan jadi dinyah warna ataupun decolorize. Dinyah warna. Bagi tahu warna apa, daripada apa ke apa. Dari yang warna perang tadi tu. Perang air bromin kepada tiada warna. Ini baru 3 markah. Last mark Q. The last mark jatuh kepada Q. Kita explain Q. Kita cakap dekat Q, apa dia? Tiada perubahan. Correct. Ngam. Power.
Okay, kita ada soalan kat bawah tu. Yang soalan bawah tu kita simpan dulu, okay? Alright, so guys, awak nampak tak dia punya, tadi kami tunjukkan perbezaan jenis soalan paper 1. Paper 1, tuan-tuan perempuan, easy as ABC. Memang dia sebab dia memang ABC lah. Sebab tu dia easy as ABC. Tapi ingat, dia punya cabaran dekat dichotomous. Dichotomous maksud kata hang jawab betul-betul, hang jawab salah habis. So, itu paper 1. Paper 1 bang is for your confidence. Paper 2, what Sir Teva dengan Sir Haziq tunjuk. Sir Teva tadi tunjuk acid. Okey, awak nampak flow markah dia senang kan? Flow markah dia senang kan? Yang Sir Teva tadi. Itulah bahagian A. Yang 8 soalan tu. Kebanyakan 8 soalan, dia punya game dia sama. Senang. In fact, soalan yang kami ambil tadi, dia aras intermediate. Dia aras intermediate. Dia kena senang sangat tak? Dia kena susah sangat tak? Dia intermediate. Alright. So, cara nak score dia, flow. Baik, apa soalan yang Sir Haziq tunjuk, itu adalah section C. Okay, nampak kita ada section B atau C. Paper 1, kita ada paper 2, kita ada paper bahagian A and B. Awak boleh nampak corak dia. Yang Sir Papa Dev tunjuk, ada soalan, dijawab by slowly. Apa yang Sir Haziq tunjuk, dia bagi soalan and you need to create your answer. How you create your answer? Compare and contrast. Macam kalau tadi, awak boleh tuliskan table. Okay. So babe, awak boleh screenshot dulu saya punya whiteboard ni. Boleh screenshot dulu, take your time untuk screenshot. 3, 2, 1. Baik. Untuk yang kedua, kod nak screenshot juga. Nurin Kristina. Okay. Guys, kita sudah sampai ke penghujung. Tapi sebelum kita tamatkan kelas, let's go. Kita nak buat ikrar kimia. 1 last time. Are you guys ready? Kita ada 920 dalam ni. Jom. Bila saya cakap up, semua orang cakap up. Semua cakap up, semua angkat tangan. Okay, ikrar Ikrar. Risau budak-budak dalam sekarang. Dia ikrar tahu macam mana? Saya dengan apa dia? Dia ikrar, dia tulis kat keyboard. Oh ya. Yeah. Oh. Okay. Babe. Ikrar ni serius Ikrar. Jom semua. Let's go. Kau follow je apa yang saya cakap. The 3, the 2, 1, up. Kami. Papa dia dengan saya boleh ulang sekali ya? Okay. Kami. Sekejap. Balik. 3, 2, 1, up. Kami. Selaku warga kimia. Selaku warga kimia. Berikrar. Bahawasanya selagi kami menghirup oksigen, kami akan menjadi unsur yang positif. Dalam kesemua tindak balas. Dan akan mengimbangkan persamaan dunia dan akhirat. Yeah guys, berikan tepuk tangan anda semua sudah boleh kimiakan. So, itu sahaja daripada saya, Semas dan Sir Haziq dengan Papa Dev. Sedikit kata-kata semangat daripada saya. Everyone, Plashin Form 504, this year is going to be your year. No matter how hard it is, keep moving forward. Life going to push you down hard, but you guys are going to jump twice as high. Okay, that's all from me, your Semas. Daripada kata-kata sedikit pada Sir Haziq. Okay, jangan risau, jangan terlampau rasa heavy sebab you guys got this. Korang dah ada, cuma lay it down sahaja. You nak lay it down. So, take your time untuk prepare everything and get your weapons ready. You guys got this. You guys got it. Yeah, alright, kita ada sesi nak screenshot ke apa dengan Papa Dev sekali semua. Let's go. Screenshot dengan Papa Dev.
Okay, thank you. Terima kasih semua. Daniel, Ahsan, Ainul, Nadia, Alia, Tiro, Alia. Okay, jumpa lagi anda semua pada waktu akan datang. See you guys around. Assalamualaikum. Thank you, Aziz. Terima kasih. Saya rasa bangga lah. Boleh sign lah? Sign ke dia boleh? Daripada kalau kamu tak tahu Haziq ni, dia adalah sifu saya lah. Dia memang power. Masih lagi lah. UM tu semua orang kenal dia. Semua lecturer semua kenal dia. Dia bagi nombor kau. Tiro, sambung Discord, okay? Syab, terima kasih Syab. Terima kasih. Kek dapat dah semalam. Okay, Tong Yusin, terima kasih. Bye Syab, bye. Semua jaga diri Baik, Assalamualaikum.